Berita menggempakan sahabat semua. Kita tahu isu Langkat Jalal ya yang dilakukan, dirancang, dibuat oleh 14 adun daripada Parti UMNO ini ya menarik sokongan, sebenarnya mencetuskan kemarahan rakyat Nogori 9, dan ramai di antara mereka mengatakan inilah masanya untuk menolak UMNO secara total di Negeri 9. Jadi siapa sebenarnya dalangnya sahabat semua? Hari ini saya ingin membawakan Anda sedikit ya makluman yang agak mengejutkan kita. Ya, apabila dikatakan SUA Setia Usaha Akbar Menteri Besar telah membuat pendedahan ya, tindakan yang mengejutkan ya daripada pemimpin ataupun adun daripada Parti UMNO ini, sahabat-sahabat semua. Dan yang kedua dikatakan Langkat Jalal ini sebenarnya lingkupkan presidennya sendiri, yaitu Zaid Hamidi. Jadi apa berlaku? Alright, so mari kita lihat apakah pendedahan ya yang dibuat oleh Setia Usaha Akbar dari Menteri Besar ini. Beliau membuat satu pendedahan yang amat-amat mengejutkan kita. Kalau kita lihat ini antara posting terkini ya daripada SUA ini. Beliau membuat satu pendedahan yang teramat ya, mungkin ramai ya yang tidak tahu perkara ini, termasuklah saya sendiri ya, apabila beliau membuat perkara ataupun pendedahan ya yang tersangat mengejutkan kita. Melalui tulisan yang sedang viral di media sosial ini, beliau memaklumkan pada 22 hari bulan April ya, bulan lalu, dia datang berempat suruh Tokmin. Siapalah dia datang berempat, maksudnya pemimpin adun UMNO di Negeri 9 ya, suruh Tokmin, suruh Menteri Besar Negeri 9 bukan untuk tangguh sidang DUN ya, dia suruh tuanku tak perlu datang rasmi sidang DUN. Wow, ini satu perkara yang sangat-sangat mengejutkan. Maksudnya kalau dia suruh ya dia suruh tuanku besar yang di Tuan Besar tidak datang, maksudnya dia mau suruh tangguhlah sidang itu. Sebenarnya hajat ya apa yang dia coba nyatakan. Jadi ada dia jawab isu ini, ada dia bentang di PWTC tadi, tidak ada sahabat semua ya. Yang dia cakap itu seolah-olah dialah hero, dialah yang terpaling hebat dan sebagainya. Begitulah biadab seorang esko kanan yang angkat sumpah depan tuanku. Begitulah beraninya dia derhaka pada tuanku. Tiba-tiba hari ini di depan ahli UMNO dia suruh buka dewan. Pas pun sokong. Buat sidang media boleh pula disambut oleh Perikatan Nasional. Ingat, orang tidak tahukah game dia, katanya. Yang sebenarnya dia dah terlajak jadikan UMNO Negeri 9. Yang pertamanya jadi apa? Yang pertamanya jadi derhaka kepada tuanku. Ya, yang kedua katanya tebuk atap. Yang ketiga campur tangan urusan adat. Khianat kerajaan perpaduan, itu sudah tentu. Akar umbi mengamuk. Lawan Presiden UMNO. Ini yang saya katakan, sehingga Presiden sendiri jadi lingkup sahabat semua. Jadi perpecahan besar UMNO di Negeri 9. Ajar sayap UMNO Negeri 9 derhaka kepada tuanku. Nak saya senaraikan lagi, katanya. Jadi apa yang mampusnya pertahankan kerajaan perpaduan soal SUA ini lagi. Sebab kalau kita lihat kenyataan yang dibuat oleh Jalaluddin itu, kononnya dia seperti nak mampus untuk pertahankan kerajaan. Begitu hebatnya lakonan dia sahabat sebuah. Minta duit semua dapat, kata SUA lagi. Minta peruntukan semua dapat. Minta projek tak payah cakaplah. Tanya dia apa berlaku di Pavilion Negeri 9 di Mahaserdang. Wow, ini apa berlaku? Mungkin ini perlu kita tanya ya lebih supaya pendedahan itu dinyatakan. Jadi saya sambung sedikit cerita apa Jalal buat malam sebelum Tokmin angkat sumpah jadi Menteri Besar
tahun 2023. Punyalah singkat cara dia fikir. Dia call seorang pegawai paling tinggi Kerajaan Negeri Sembilan, suruh majlis angkat sumpah menteri besar dibatalkan. Sedangkan tuanku dah bertitah. Mujur pegawai kerajaan itu pandai jawab dan suruh Jalal cakap sendiri dengan tuanku. Ya, tidak berani pula Jalal itu lakukan. Jadi kalau ikut benar pendedahan yang dibuat ini, Jalal sebenarnya sudah merancang untuk cuba mensabotas ya pelantikan ya ataupun majlis angkat sumpah menteri besar ya, karena pada awalnya memang mereka sangat berhajat untuk menjadi ketua di Negeri Sembilan ya, menteri besarnya UMNO mungkin dia sendiri mengaku inilah masanya kamu jadi menteri besar, tapi akhirnya tidak berjaya. Rupanya memang ada satu perkara yang dia lakukan, sahabat semua. Jadi kata SW ini lagi, saya memang takkan percaya kalau UMNO kata dia jaga institusi raja. Itu pembohongan. Contoh ada di Negeri Sembilan. Saya hanya cerita apa yang berlaku dan ada saksi hidup. Sebab orang politik macam Jalal ini semua tahu apa yang dia mampu pusing. Tak tahulah berapa ramai orang yang percaya apa dia cakap dalam PWTC. Ya, sebentar kemarin 80 tahun umur pembohongan tetap jadi asas perjuangan. Asalkan berkuasa katanya. Ya Allah, jauhkan aku dari sikap begitu. Ya Allah, jauhkan aku dari jadi ahli politik sebegitu. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini dari pemimpin sebegitu. Kalau saya jumpa Tok Jalal depan-depan, it's okay. Salam boleh salam. Tapi saya hilang hormat pada dia, katanya lagi. Jadi itu antara pendedahan panas ya yang dibuat oleh Setiausaha Akbar, Menteri Besar Negeri Sembilan. Ya, satu yang amat-amat mengejutkan kita, sahabat semua. Tindakan demi tindakan, ya, alasan demi alasan diberikan ya untuk menghalalkan langkah Jalal ini, sahabat semua. Dan bercakap dengan langkah Jalal ini sebenarnya, tindakan langkah Jalal ini telah melingkupkan presidennya sendiri, yaitu Zaid Hamidi. Lebih kurang 1 atau 2 hari yang lepas, Zaid Hamidi mengumumkan bahwa selepas berbincang dengan 14 adun UMNO di Negeri Sembilan, kesemua mereka telah bersetuju untuk terus menyokong Kerajaan Perpaduan Negeri pimpinan Pakatan Harapan. Selepas itu hanya 6 atau 7 jam yang lepas ya tulisan ini ditulis. Ya, dia mengatakan bahwa dia tidak yakin yang Zaid telah menyelesaikan kemelut di Negeri Sembilan. Jadi penulis ini menjagakan bahwa Zaid berkemungkinan besar hanya berjaya merundingkan satu pendamaian sementara antara UMNO dan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Dan seperti juga pendamaian sementara antara Iran dan Amerika. Ia hampir pasti akan bertahan lama dan ia hampir pasti tidak akan bertahan lama dan berkemungkinan besar akan runtuh dalam masa terdekat. Belum pun sempat dakwat dalam tulisan kering, pendamaian itu telah berakhir. Bagaimana ia berakhir? Ia berakhir apabila pemimpin tidak rasmi kepada 14 adun UMNO di Negeri Sembilan, termasuk Mak Hasan Jalaluddin ini, baru saja mengumumkan satu langkah yang luar biasa. Jalaluddin mengumumkan bahwa walaupun adun UMNO Negeri Sembilan tidak meneruskan usaha untuk menjatuhkan Kerajaan Negeri Sembilan, tetapi mereka juga tidak akan kembali menyokong Pakatan Harapan sebagai rakan pentadbiran seperti sebelum ini. Sebaliknya mereka memilih untuk keluar daripada Kerajaan Perpaduan Negeri dan menjadi pembangkang. Langkah ini cukup luar biasa karena dalam satu gerakan, Jalaluddin telah memenuhi kehendak Zahid untuk menghentikan tekanan terhadap Kerajaan PH. Namun pada masa yang sama tetap mengekalkan pendirian UMNO Negeri Sembilan untuk menarik balik sokongan kepada Kerajaan PH di Negeri Sembilan. Jadi jika kita lihat politik sebagai satu permainan catur, langkah Jalaluddin ini pasti akan dikaji oleh Grandmaster. Politik generasi akan datang karena ia berjaya mencapai 2 matlamat yang bertentangan dengan hanya satu pergerakan. Apakah implikasi langkah Jalal ini terhadap krisis politik di Negeri Sembilan? Ya, dalam tulisan ini penulis ini mengatakan langkah Jalal ini hampir pasti akan memburukkan lagi kemelut politik di Negeri Sembilan.
karena ia akan meletakkan kerajaan negeri pimpinan Aminuddin dalam situasi yang amat sukar. Mengapa? Karena jika UMNO menyertai PN sebagai pembangkang, maka blok pembangkang akan memiliki 19 kursi DUN, manakala kerajaan negeri hanya 17 kursi. Ini bermakna pembangkang adalah lebih kuat daripada kerajaan. Namun ironinya, kerajaan PHS yang lebih lemah itulah yang akan masih terus mentadbir Negeri Sembilan. Jadi selain kelihatan tidak masuk akal dari sudut logik, karena ia menjadikan istilah kerajaan dan pembangkang menjadi bermakna. Aturan ini juga akan pasti membuat PHS Aminuddin gagal berfungsi, karena kerajaan Aminuddin akan terpaksa bergantung sepenuhnya kepada pembangkang untuk meluluskan sebarang usul atau rang undang-undang dalam Dewan. Selain daripada itu, langkah Jalaluddin ini juga memberi isyarat bahwa Zahid semakin hilang kawalan terhadap UMNO. Ini adalah satu isyarat yang amat berbahaya kepada Presiden Parti UMNO itu sendiri. Ia amat berbahaya karena sekiranya Zahid terus-menerus gagal untuk membuat UMNO Negeri Sembilan menurut kehendaknya, satu mesej akan tersebar ke semua cawangan dan bahagian UMNO di seluruh negara. Dan mesej ini berbunyi, Zahid sudah lemah. Inilah masa yang tepat untuk menumbangkannya. Jadi itu sebenar kenapa kita katakan langkah Jalal ini sebenarnya melingkupkan Zahid Hamidi. Ya, dan kedudukan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO juga bakal dipersoalkan. Adakah Zahid Hamidi akan membenarkan perkara ini? Karena beliau sendiri sudah mengumumkan ya 14 adun Negeri Sembilan termasuk Mahasan ya akan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Tapi dia menconteng, Jalal menconteng arang ke muka Zahid Hamidi ya ketika berucap ya di dalam satu perhimpunan ulang tahun 80 yang ke-80 UMNO ya dengan mengatakan mereka sanggup jadi pembangkang dan tidak akan menyokong kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Jadi sahabat semua, kita boleh nampak ya bagaimana rakus, bagaimana tamak dan halobanya mereka. Ya, ini menjadi satu persoalan yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Jadi bagi Anda rakyat Negeri Sembilan, adakah Anda mahukan ya pemimpin seperti ini ya di dalam parti ataupun dalam kerajaan khususnya yang sanggup melakukan apa saja ya demi untuk mengejar kuasa jawatan dan sebagainya. Jadi sahabat semua, Negeri Sembilan, rakyat negeri, ya keputusan itu ada di tangan Anda. Alright, terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.